wang percuma. Sebab apa tahu? Bukan mudah mahu senang. Ya. Sebab apa? Sebelum ni tular di media sosial, ada sebuah laman sawang bagi duit percuma ni yang dikenali sebagai iShareFans berjaya mempengaruhi ramai orang disebabkan termakan umpan. Ya, jadi untuk membincangkan isu ini, kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir pada waktu ini, Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia, DCP Datuk Sasikala Devi Subramaniam. Salam sejahtera, Datuk. Ya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera Tasha dengan Ziana. Ya, betul, tepat. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk ya, kerana bersama dengan kami pada waktu ini dalam program Jendela Fikir. Dan tentang iShareFans memang popular kan baru-baru ini. Tiba-tiba penipuan juga. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan tentang skim pelaburan iShareFans ini. Bagaimana sebenarnya modus operandi mereka ni, Datuk? Okay, selamat pagi dan selamat sejahtera sekali lagi kepada Tasha dan Ziana dan juga kepada para pendengar siaran ini. Okay, memang satu kenyataan dan caption yang menarik. Bagi duit percuma, siapa yang tak tertarik? Lebih-lebih lagi dalam masa pandemik ini, ada di kalangan mereka yang tiada pendapatan, hilang kerja dan banyak pula menghabiskan masa di depan laman sosial. Jadi apabila terserempak dengan iklan yang menarik bagi duit percuma, siapa yang tak suka? Ya, adakah ia indah khabar dari rupa? Jadi untuk maklumat pendengar-pendengar siaran ini, iShareFans ini kononnya adalah satu pelaburan yang dapat menjana pendapatan dengan kerja yang mudah. Sekadar memetik jari menggunakan telefon bimbit. Tawaran menyertai sebagai ahli iShareFans ini dibuat melalui laman sesawang iShareFans. Terdapat pautan atau link di laman sesawang tersebut. Dan apabila dikliknya, maka mereka akan menerima satu UR link sama ada melalui WhatsApp, WeChat, Telegram atau Messenger. Jadi apabila diklik pada link tersebut, dipamerkan butir-butir yang perlu diisi seperti nombor telefon, password dan juga nombor akaun bank untuk didaftarkan sebagai ahli iShareFans. Setelah mendaftar, ahli ini diberikan satu kod bagi mereka melayari laman sesawang iShareFans ini dan memuat turun aplikasi iShareFans ini. Jadi ingin saya tekankan di sini, iShareFans ni bukan satu-satunya entiti yang menawarkan pelaburan sedemikian. Malah terdapat pelaburan yang lain juga menggunakan MO yang sama seperti Like and Share, Zenly, Test Flight, Kia Bao. Harap saya dapat terjemah dengan betul lah bahasa Mandarin ni. Jadi sekarang saya ingin berkongsi dengan para pendengar di luar sana bagaimana MO ini dapat dijalankan. Ya, pada peringkat permulaan iaitu mereka panggilnya level ordinary. Aplikasi ini diberi secara percuma. Ahli dikendaki melakukan task like and share atau subscribe atau like and follow dalam pemilik akaun TikTok, Instagram, YouTube atau Facebook yang dipamerkan dalam aplikasi telefon bimbit ahli. Pada level ordinary ini, peserta hanya perlu jalankan 3 task sahaja setiap hari dan setiap task bernilai RM1. Jadi jumlah sehari diperolehi sebanyak RM3 dan dalam sebulan dapat menjana RM90. Jadi keuntungan ini akan dipamerkan dalam My Wallet ahli yang dicipta dalam aplikasi tersebut. Jadi tarikan inilah yang menjadi umpan. Ditambah pula dengan testimoni ahli-ahli yang dah dapat keuntungan. Jadi secara semula jadinya manusia ini mempunyai naluri tamak, kan? Bila dilihat begitu mudah, ya, kaedah untuk mendapatkan keuntungan, maka seseorang itu tertarik kepada tawaran package-package yang dipromosikan yang menjanakan keuntungan yang lebih tinggi. So dalam iShareFans ni dia ada 9 peringkat.
Okey. Dan setiap peringkat itu menghendaki ahli membayar modal. Baik. Jumlahnya bergantunglah kepada peringkat yang dipilihnya. Tadi level ordinary percuma. Kalau peringkat yang lebih tinggi tu nak kena bayar modalnya. Okey, modal tu dah berapa tu? Kebiasaannya. Ada sehingga sampai level ke-9. Wow. Jadi bergantung. Misal kata level 2 dipanggilnya silver, modalnya hanya RM100. Okey. Dia kena buat 5 tas sehari, nilai tas RM1 satu tas. Jadi RM5 sehari kali dengan sebulan RM150. Baik. Dia lagi besar lagi komisen dia bagi dekat kita. Ya, betul. Okey. Jadi dia berperingkat-peringkat sehinggalah level ke-9. Ya. Kalau kita lihat level 9 dipanggilnya 5 bintang supreme. Oh, okey. 5 bintang. Ya, nak dibayar modalnya RM18,000. Oh, patutlah. Tapi tasnya 190 tas sehari dengan nilai RM3.80. So dalam jangka 21,000 sebulan dia akan memperolehi keuntungan. Jadi ahli ni dia mempunyai pilihan. Sama ada dia nak pilih level ke, dia nak tukar level ke. Dia akan dijanjikan keuntungan dan juga diberi balik modalnya dalam masa 25 hari. Okey. Ya. Nak umpan dia ni. Ya. Dan setelah selesai tas ini, tas maksima yang diberikan setiap hari, aplikasi itu akan mempamerkan tas telah selesai. Jadi ahli ini dia kena screenshot. Baik. Ya, screenshot apa yang dipamerkan dalam aplikasi sebagai selesai dan muat naik dalam aplikasi tersebut sebagai bukti bahawa dia telah sempurnakan tas pada hari tersebut untuk dia menerima keuntungannya. Okey. Dia juga boleh menjemput kawan-kawan yang lain sebagai downline untuk berdaftar menjadi ahli iShare Fans. Jadi ada satu link, dia akan snap link tersebut dan dihantar kepada kawannya, menjemput kawan-kawannya menjadi downline-nya. Okey. Dan di sini juga ahli tersebut boleh mengaut keuntungan daripada downline-nya sekiranya downline-nya membuat pelaburan setinggi 16%. Oh, ya. okey. It's a one time off lah, sekali sahaja dia boleh mendapat. Okey. Okey. Sekarang mungkin Tasha dengan Ziana ingin tahu apa yang di-like dan di-share dalam aplikasi tersebut. So banyak pemilik akaun seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Okey. Jadi ahli-ahli ni perlu like dan share atau like and follow atau subscribe kepada pemilik-pemilik akaun tersebut. Jadi dikatakan di sini, contohlah kalau ada page artis dalam TikTok, kan? Di sini dia iShare Fans akan menunjukkan kota yang perlu dipenuhi untuk like dan follow supaya pemilik akaun ini iaitu artis itu akan mendapat rating yang tinggi. Maksudnya iShare Fan mendapat bayaran daripada pemilik akaun kononnya lah. Jadi iShare Fan ni sebenarnya menjadi orang tengah di antara pemilik akaun dan untuk mendapatkan follower, ahli-ahli untuk like pemilik akaun tersebut. Itu sebenarnya modus operandi yang digunakan oleh iShare Fan. Tapi benda ni meletup kan apabila ahli gagal memindahkan keuntungan daripada My Wallet ke akaun banknya. Jadi kita dapat lihatlah dalam laman sesawang iShare Fan ni, dia beri alasan macam disebabkan oleh COVID-19, kelajuan proses semikan withdraw tu perlahan. Jadi timbullah laporan-laporan polis yang dibuat oleh mangsa-mangsa tersebut. Baik, itulah bermulanya laporan dibuat. Modus operandi kita dah tahu. Tapi kan dalam masa sama, Datuk, ada pihak yang mendakwa ni maklumat pemilik iShare Fans ni private dan sudah pun menimbulkan keraguan di situ. Bukan tu saja, syarikat ni juga masih baru. Syarikat ni didaftarkan pada bulan 8 tahun 2020 dan lebih meragukan lagi kerana domain didaftarkan hanya untuk setahun. Biasanya syarikat-syarikat besar ni akan daftar domain dalam tempoh 3 tahun macam tu kan. Dan selain itu sistem ganjaran cukup jelas kelihatan seperti sistem Ponzi, itu upline akan lebih untung berbanding downline yang dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi. Jadi adakah sistem macam ni sebenarnya boleh digunakan di Malaysia?
ataupun menyalahi undang-undang. Okey. Sebenarnya berapa jangka masa dia didaftar dalam domain tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita melihat kepada maklumat-maklumat apa kata latar belakang iShare Fans ini, kita dapati bahawa hostingnya bukan di negara kita, di negara luar. Seperti dalam iShare Fans ni kita nampak di US, ya. Dan dianya meragukan kerana hosting ini tidak stabil. Dia apa kata sementara, kadang-kadang di negara US, kemungkinan hari yang lain hostingnya di negara yang lain. Baik, berubah-ubah ya, Ya, Dato'? berubah-ubah. Jadi kita boleh rumuskan di sini kadang-kala maklumat-maklumat yang dinyatakan di dalam domain iShare Fans ni adalah maklumat yang palsu. Kalau kita Google dan lihat iShare Fans, dikatanya ianya milik sebuah syarikat. Alright, dan ahli-ahli ini pun kadang-kadang mereka pun menyiasat sendiri, pergi cari kat SSM, betul ke ini pemilik syarikat sekian-sekian, dan mereka telah menelefon pemilik tersebut yang berada di Perak. Jadi pemilik ini menyatakan dia tak ada kena-mengena dengan iShare Fans, dan dia juga telah membuat laporan polis. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa maklumat-maklumat yang dimasukkan dalam domain iShare Fans ini kemungkinan maklumat palsu. Jadi mereka tidak mendedahkan siapa di sebalik tabir. Baik, itu dia situasi dia. Memang kalau kata kita lihatkan Ziana, sekarang ni orang nak dapat duit ekstra mudah ya, Datuk Ya. Tugas kita like saja, like share. Kita rasa macam mudah sangat. Tiba-tiba dapat pula commission, siapa tak nak, Datuk kan? Kalau dia offer kat kita pun kita nak juga. Ya, betul. Ya, tetapi bila ada package seterusnya tu, kat situ dah rasa meragukan pula. Kan ya, bila kena ambil beberapa ribu untuk package seterusnya kan. Dan kita nak tahu cerita tentang kerugian kan yang dihadapi ataupun yang kena pada mangsa ini tadi. Berapa banyak ataupun berapa nilai kerugian yang sebenar kalau dalam laporan yang dibuat? Okey, setakat ni selain daripada yang saya sebut tadi iShare Fans, kita ada pelaburan yang berbentuk sama kan, seperti Like and Share, Zenly dan sebagainya. Jadi keseluruhan ya, jumlah laporan polis yang telah dikemukakan kepada kita adalah sebanyak 56 sahaja. Walau bagaimanapun jumlah kerugiannya mencecah RM755,142.70. Jadi walaupun mangsa tak ramai tampil, tapi nilai kerugian setakat besar. ni amat besar sekali. Ya. Lebih daripada RM700,000. Itulah dia. Tapi kan biasanya dalam apa-apa jua kes, biasanya masih ada segelintir pihak, khususnya yang menjadi mangsa ni, mereka tak nak tampil untuk buat laporan polis. Mungkin kerana malu, Datuk. Kita nak tekankan kat sini, kenapa laporan polis ni perlu dibuat. Jangan kita simpan, jangan kita pendam, jangan kita nak malu-malu. Kita perlu hebohkan supaya orang lain tidak terkena. Itu memang betul. Ya, laporan polis ni adalah perlu. Kalau laporan polis tidak dibuat, semestinya pihak polis tidak akan mendapat maklumat-maklumat yang diperlukan. Kerana penipuan daripada satu mangsa kepada mangsa lain mungkin berbeza. Jadi apabila kita meneliti laporan polis ini daripada siasatan yang dijalankan, kita dapat menjana maklumat-maklumat yang boleh menjurus kepada mereka-mereka yang menjadi dalang di belakang pelaburan yang tidak wujud tersebut. Dan keterangan yang dikumpul ini memberikan rantaian keterangan di dalam kes-kes kita supaya kita dapat mengesan setiap mereka yang terlibat. Kadang-kala rantaian keterangan tersebut mungkin putus. Jadi kita perlukan laporan-laporan polis yang lain supaya kita dapat melicinkan siasatan tersebut. Okey. Baik, dan adakah ini, situasi ini kan Datuk, merupakan satu kes yang dikategorikan sebagai penipuan cyber juga? Kalau kita lihat zaman sekarang ni terlalu banyaknya mereka menggunakan laman media sosial kan ya untuk mencari mangsa. Ramai mangsa yang orang kata tertipu dengan tawaran-tawaran yang mereka berikan ini. Dan bagaimana kes ini dapat diselesaikan? Adakah apa-apa tindakan yang akan diambil, ataupun kita nak tahu juga berapa lama pula tempoh yang akan diambil itu?
Ini soalan cepu mas ni. Okey, memang boleh dikategorikan ianya adalah penipuan cyber. Mengapa? Ya, kerana semuanya di alam maya. Right? Ahli yang melabur tak kenal dengan siapa dia berurusan dalam pelaburan tersebut, dan iShare fans juga tidak bersemuka ataupun menonjolkan diri kepada mana-mana ahlinya. Ya, bayaran semuanya dibuat secara online. Imbuhan yang diterima juga secara online. Jadi kes-kes sedemikianlah yang merupakan cabaran yang paling besar kepada pihak penguatkuasa. Cabarannya adalah untuk mengesan orang-orang di belakang tabir iShare fans ini. Ya, maklumat-maklumat tentang pemilik juga macam tadi saya katakan kebiasaannya palsu. Dan pada masa ini kita masih lagi meneruskan dengan siasatan berdasarkan maklumat-maklumat yang diperolehi. Dan sekiranya ada lagi mangsa-mangsa di luar sana berkaitan dengan pelaburan ini, kita syorkan mereka tampil untuk membuat laporan polis juga. Okey, baiklah, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami, kita sekarang ini menerusi program Jendela Fikir. Kita bincangkan tentang iShare fans, penipuan skim pelaburan wang percuma. Kita bersama-sama di CP Datuk Sasikala Devi Subramaniam yang merupakan Timbalan Pengarah Siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Baik, Datuk, kita nak tahu, mungkin Datuk ada tip untuk diberikan kepada pendengar-pendengar kita. Macam mana kita nak tahu tawaran yang kita nampak kan di laman media sosial, ataupun mungkin kawan kita datang, ini ada peluang baik ni kan, ya, nak buat extra income, nak pula dalam situasi pandemik COVID-19 ni, ramai orang nak cari extra income kan. Tapi macam mana kita nak kena pasti macam tak berapa betul je, supaya kita tidak menjadi mangsa kepada penipuan sebegini, Datuk? Sedarilah tiada pulangan lumayan tanpa usaha, ya, ataupun mengeluarkan keringat kita, ya. Itu realiti, ya? Ya, itu memang realiti. Jadi mana-mana pelaburan yang menawarkan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat, kita perlulah berwaspada, kan? Ada pelaburan yang dibuat laporan polis ni dalam 3 jam boleh dapat keuntungan. Bayangkan, dalam 3 jam. Ada yang menawarkan dalam sebulan boleh mendapat setinggi 50%. Jadi pelaburan yang menjanjikan keuntungan sedemikian tak masuk akal. Ya, kalau kita simpan dalam bank pun atau menjalankan apa-apa projek yang besar pun, kita tidak akan mendapat pelaburan yang sebegitu tinggi. Dan selain daripada itu, kita juga kalau sebagai seorang yang ingin melabur, kita juga boleh Google, ya, dalam laman sosial. Kita tengok review-review yang ada tentang pelaburan tersebut. Kemungkinan ada yang telah ditipu, dan mereka telah memasukkan review mereka dalam laman sosial tersebut. Jangan kita cepat membuat keputusan, terlalu gairah untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Itu dari tindakan yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang potensi pelabur lah. Okay. Selain daripada itu, seseorang itu juga boleh membuat semakan dengan agensi-agensi kerajaan, kan? Lebih-lebih lagi jika pelaburan ini ditawarkan di alam maya. Jadi maklumat semakan dengan pihak kerajaan ini banyak. Ya, bank negara juga mempunyai pautannya sendiri, iaitu amaran pengguna kewangan ataupun Financial Consumer Alert. Di sini kalau ahli-ahli masuk dalam pautan ini, dapat melihat senarai semua syarikat yang tidak berdaftar atau tidak mempunyai lesen bagi menjalankan pelaburan. Jadi mereka bolehlah hubungi BNM Telilink, TELELINK, ataupun Pusat Perhubungan Bank Negara Malaysia di talian 1300 88 5465 ataupun secara email kepada mereka. Selain daripada itu juga masyarakat ataupun orang awam juga boleh follow
Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Di sini kami akan selalu upload kes-kes yang terbaru, penipuan-penipuan yang terbaru, trend-trend terkini. Jadi pelikukan yang terkini juga Datuk berkaitan dengan iSINA, sebab kita tahu juga sebelum ini ada dinyatakan supaya jangan tertipu aplikasi palsu iSINA KWSP. Ramai yang cuba untuk memperoleh keuntungan dengan permohonan pengeluaran iSINA KWSP. Jadi di sini boleh berikan ingatan kepada semua supaya mereka ni terus menerus cakna tentang ejen, tentang apa saja aplikasi yang memungkinkan anda menjadi mangsa penipuan. Penjenayah ni selalunya sangat kreatif. Dia selalu mencari peluang. Apabila ada tawaran pakej seperti ini yang ditawarkan oleh kerajaan, mereka akan mengambil kesempatan. Dengan menggunakan laman sosial ni amat mudah untuk memasukkan apa-apa maklumat, dan mereka akan pakai nama-nama agensi kerajaan untuk menarik perhatian mereka. Seolah-olah mereka menawarkan bantuan kepada mereka di luar sana untuk mempercepatkan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi orang ramai ini biasanya selalu percaya kepada apa yang dipamerkan dalam laman sosial. Apa kesilapan mereka adalah mereka tidak menelefon kepada agensi seperti KWSP untuk memastikan sama ada tawaran yang dibuat di dalam laman sosial ini adalah benar ataupun palsu. Jadi kena pastikanlah buat semakan dulu sebelum buat keputusan. Baik, sebelum kata kita berakhir, kita juga nak minta Datuk mungkin nak berikan ucapan bersempena dengan Hari Christmas esok kepada semua pendengar-pendengar di Bernama Radio. Datuk, silakan. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ingin mengucapkan selamat Hari Christmas, selamat Hari Natal kepada mereka yang meraihkan Hari Christmas atau Hari Natal, dan juga untuk kita mengikuti SOP-SOP yang telah ditentukan selaras dengan pandemik yang dihadapi oleh masyarakat kita pada masa ini. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Kata tu Kiran ni di Facebook ni, pendedahan terbaik untuk mendidik masyarakat. Betul, jangan kita menjadi mangsa penipuan dan jangan biarkan diri kita ni ditipu. Hidup-hidup orang kata kan, nampak saja tawaran memanglah kita ramai mata macam wow, banyaknya keuntungan, wow, inilah masanya, tapi rupa-rupanya jangan tertipu. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih untuk follow-follower kita di Facebook Bernama Radio juga, dan jutaan terima kasih buat tetamu kita di CP Datuk Sasikala Devi Subramaniam yang merupakan Timbalan Pengarah Siasatan di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia kerana bersama-sama dengan kami di Bernama pada waktu ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terus setia bersama-sama kami Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.